Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita kemarin memaklumkan satu kes disahkan COVID-19 telah meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 83 tahun yang merupakan kes 5591. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya. Sementara itu, 148 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 7,716 kes. Terdapat 54 tambahan kes-kes baru kepada 16 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 6 kluster baru telah dikesan sebagaimana yang tertera di skrin sekarang. 5 daripada kluster baru ini adalah kluster rumah persendirian, manakala satu kluster ialah Jodiko Sendirian Berhad adalah kluster tempat kerja. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Lorong Tengah dan kluster 477. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif pada masa sekarang ialah 136 kluster. Manakala terdapat 58 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 133 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,325 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,335 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,433 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 369,372 ujian. Pada sidang media yang sama, Menteri Kesihatan mengungsikan bahawa pada 2 Oktober 2021, seramai 9,017 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, sebanyak 302,258 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 6.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 199,576 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 44% daripada jumlah penduduk negara. Alhamdulillah, usaha kerajaan untuk mempertingkatkan kadar vaksinasi melalui program vaksinasi kebangsaan menunjukkan peningkatan. Hingga ketika ini, kadar vaksinasi negara adalah melebihi kadar dunia. Walau bagaimanapun, kita masih perlu mempertingkatkan usaha untuk mencapai sasaran sekurang-kurangnya 80% penduduk setelah melengkapkan 2 dos vaksinasi COVID-19 sebelum penghujung tahun 2021 ini. Sementara itu, berikutan kenyataan media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua
pada 1 Oktober 2021 sebagaimana peruntukan bab 62A Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 bermula hari ini 4 Oktober 2021 sehingga Ahad 17 Oktober 2021, orang ramai adalah diperlukan untuk berada di tempat tinggal masing-masing pada setiap malam dari pukul 8 malam hingga 4 pagi. Pengecualian hanya diberikan atas urusan-urusan kecemasan dan mendesak atau mereka yang menjalankan kerja sebagai tugas kritikal atau critical frontliner saja, termasuk pekerja-pekerja shift. Sesiapa yang didapati melanggar arahan ini tanpa ada alasan yang munasabah, boleh dikenakan denda kompaun sebanyak RM100 seorang bagi setiap kesalahan. Oleh itu, saya ingin menyeru orang ramai untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Teranah di rumah dan jangan keluar rumah tanpa tujuan yang penting. Marilah kita semua berganding bahu dalam sama-sama membantu kerajaan untuk memulihkan semula keadaan negara dari jangkitan COVID-19 demi kebaikan kesejahteraan kita ni dan orang-orang yang kita ni sayangi. Proses permohonan bantuan keuangan bagi 3 golongan pekerja di sektor swasta yang terkesan dari pandemik COVID-19 akan cuba dipercepatkan dalam masa 2 minggu. Semasa sesi soal-jawab Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan sebelum para pemohon layak bagi bantuan tersebut, dokumen-dokumen bagi permohonan hendaklah lengkap diserahkan. Tambah Yang Berhormat, proses permohonan itu termasuk meneliti caruman TAP para pemohon dan memastikan pemohon sah tidak bekerja. Lihat juga kalau lengkap dengan dokumennya, selalunya kalau orang mencarum ke TAP, kita ni mencek juga. Usaha menangani wabak COVID-19 di negara ini memerlukan kerjasama yang kukuh daripada semua pihak. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan kementerian-kementerian di negara ini telah sama-sama membincangkan pelan persediaan dan respon terhadap ancaman pandemik sejak awal lagi sebelum terdapatnya kes COVID-19. Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan sebelum ini juga membincangkan perkara-perkara di luar dari isu rentas sempadan. Oleh yang demikian, cabaran-cabaran peringkat kebangsaan terutama yang memberi kesan ke atas kesejahteraan rakyat dan penduduk negara adalah wajar untuk dibincangkan secara kolektif. Hal ehwal koordinasi pengurusan pandemik juga melibatkan dan disokong pelbagai agensi lain selain daripada Kementerian Kesihatan. Antaranya Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Pasukan Polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Jadi sekarang ini mengambil kirakan kedudukan kita ni dalam gelombang kedua ni ia lebih lagi mencabar dan kerana itu permesyuaratan kerjasama di antara kementerian-kementerian, menteri-menteri semakin kerap lagi. Dan pada masa ini jawatankuasa seperti yang saya sebutkan awal itu telah pun dinaikkan tarafnya, di upscale untuk supaya bertujuan memastikan bahawa setiap perancangan yang disediakan itu dapat diperkokohkan lagi. Dan jawatan yang saya sebutkan tadi itu sekarang ini diangkat sebagai jawatan kuasa pandu COVID-19 yang dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dan juga saya sendiri. Kami 3 orang ini menjadi pengurusi bersama dengan ahli-ahlinya terdiri semua menteri-menteri. Jadi kita berharap bahawa di samping jawatan kuasa ini, saya ingin juga menyebutkan bahawa terdapat juga penektarafan di bahagian operasi itu, di mana kolaborasi di peringkat operasional ini diperkokohkan lagi melalui jawatan kuasa di peringkat setiausaha tetap, iaitu Pusat Koordinasi Kebangsaan bagi menangani COVID-19
entry C yang beroperasi pada masa ini di Pusat Persidangan Antarabangsa, Health Emergency Operation Center di Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi yang lain. Jadi dengan pengukuhan atau pendekatan bekerjasama ini akan membolehkan kementerian-kementerian untuk terus bersepadu, bermufakat, memikirkan isu-isu dasar bagi mengatasi cabaran gelombang kedua ini, sebagaimana telah pun diterangkan dalam beberapa sisi sidang media ini, supaya kita ini akan dapat keluar daripada keadaan ini dengan seberapa segera. Akan tetapi ini memerlukan bukan saja pihak kerajaan, tetapi juga sokongan orang ramai, terutama dari segi tujuan kita ini untuk meningkatkan lagi kadar vaksinasi di kalangan penduduk kita ini. Jadi insyaAllah dengan kerjasama semua orang ini secara kolektif, kali kita akan dapat bersama-sama mengatasi kedudukan kita ini pada masa ini dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Berita baik bagi ibu atau bakal ibu mengenai kesihatan mental mereka terutama ketika penularan jangkitan COVID-19 ini. Jaga mama mungkin ada jawapannya. Untuk mengetahuinya, ikuti laporan Azizi Ahmad. Nama Jaga Mama mungkin masih baru, tetapi ia sebuah program khusus bagi ibu-ibu atau bakal ibu atau ibu yang menyusukan. Program yang dikendalikan oleh 5 pemimpin wanita dari Akademi Kepimpinan Wanita Muda Asia Tenggara YCLI 2021 ini memberikan pengetahuan tentang kesihatan mental para ibu di Asia Tenggara. Ia dilaksanakan secara online dengan mengundang para pakar untuk mengongsikan topik-topik kesihatan. Kami menggunakan platform group support itu di WhatsApp, dan pertemuan virtual menggunakan ruang Zoom, and then segala topik ataupun kandungan pembelajaran itu kami rekod awal and then mengadakan e-book juga untuk bahan rujukan bagi ibu-ibu. Selain daripada itu, kami mengadakan IG Live. Meskipun baru ditubuhkan pada bulan Jun lalu, namun Jaga Mama mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Pelbagai maklumat kesihatan dikongsikan dari aspek emosi dan fizikal, terutama ketika taranah di rumah. It's very important untuk menjaga our basic needs, so makan minum yang cukup bergizi, and then rancang masa untuk take breaks juga, and then membuat benda-benda yang kita ini suka, bukan saja rehat dari segi fizikal tapi juga rehat dari segi minda, and then terima bantuan bila perlu daripada ahli keluarga ataupun ahli profesional bila perlu. Dalam melaksanakan tanggungjawab taranah di rumah, keseimbangan kesihatan mental ahli keluarga hendaknya tidak diabaikan. Sentiasa berfikiran positif dan jangan lupa untuk merafakkan doa kepada Yang Maha Pencipta agar sentiasa dalam perlindungannya. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Kerana di rumah bersama melindungi. Komunikasi berkesan penting bagi memastikan pelajar berkeperluan khas dapat mengikuti pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Lebih-lebih lagi dalam keadaan norma baharu yang memerlukan pengedulian lebih kepada mereka. Menurut Awang AD Fazlin bin Haji Amdan, pemangku Ketua Unit Pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan,
Kerjasama ibu bapa dan penjaga sangat penting dalam sama-sama memastikan para pelajar berkeperluan khas tidak ketinggalan dalam pembelajaran secara dalam talian. 2, 3. Yes, well done. Ibu bapa atau penjaga untuk memastikan keperluan harian rutin anak-anak berkeperluan khas sentiasa tersedia. Seperti waktu tidur yang mencukupi dan konsisten, makan sarapan pagi sebelum memulakan pembelajaran, menyediakan suasana dan ruang pembelajaran yang kondusif, memberikan waktu rehat yang mencukupi setelah selesai aktiviti, sentiasa berdoa bersama-sama sebelum memulakan dan juga setelah selesai sesi pembelajaran. Nombor-nombor tadi Atwa. Pelbagai intervensi pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar berkenaan juga telah dilaksanakan oleh guru-guru pendidikan khas menggunakan pelbagai platform dan alat peranti. Very cool. Very good. Now Setakat ini, sejumlah 74 jenis sumber telah dimuat naik merangkumi pelbagai jenis sumber pengajaran, pembelajaran dan juga panduan-panduan perkhidmatan khusus di bawah Jabatan Pendidikan Khas. Di samping itu, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Khas terus berhubung secara aktif bersama guru-guru melalui teks, WhatsApp, email atau secara dalam talian bagi khidmat konsultasi, sokongan, berkongsi strategi pengajaran serta membincangkan perkara yang berhubung dengan program pendidikan